Perkembangan terkini jangkitan COVID-19 di negara ini. Jumlah kes jangkitan COVID-19 di negara ini kekal 141 kes setelah tidak ada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Perkara tersebut dikongsikan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Dalam kenyataan media yang sama, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menjelaskan mengenai mesej tular baru-baru ini mengenai bekas pesakit COVID-19. Jelas Yang Berhormat, kenyataan tersebut adalah tidak benar. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Sabtu 7 Syawal 1441 Hijrah, bersamaan dengan 30 hari bulan Mei 2020 Masehi, Alhamdulillah dengan izin Allah SWT juga tiada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Pada masa ini hanya satu kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan. Beliau masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 168 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 19,130 ujian. Seterusnya, berikutan makluman mengenai BruHealth App, Alhamdulillah setakat ini sejumlah 249,869 orang ramai telah mendaftar sebagai pengguna aplikasi tersebut. Di samping itu juga sejumlah 4,355 syarikat dan premis telah mendaftar kepada aplikasi tersebut. Dengan ini, orang ramai yang belum mendaftar adalah disyorkan untuk memuat turun dan mendaftar ke aplikasi BruHealth tersebut. Kerjasama orang ramai dalam penggunaan aplikasi BruHealth serta mengimbas QR Code di tempat keluar masuk premis akan sedikit sebanyak memastikan keselamatan orang ramai termasuk penjual dan pelanggan terjamin, serta akan memudahkan Kementerian Kesihatan untuk membuat kontak tracing sekiranya ada penularan jangkitan berlaku. Sama-samalah kita saling ingat mengingati. Alhamdulillah, solat fardu Jumaat telah mula diadakan pada hari Jumaat 6 Syawal 1441 Hijrah bersamaan 29 Mei 2020 di semua masjid dan surau di seluruh negara semenjak penutupan masjid-masjid diumumkan pada 16 Mac 2020. Sejumlah 41,381 orang ramai telah membuat tempahan melalui aplikasi BruHealth bagi menunaikan solat fardu Jumaat. Bagi solat fardu Jumaat yang seterusnya, tempahan akan boleh dibuat pada setiap hari Isnin bermula 12.30 hari hingga hari Jumaat berikutnya sebelum 12.30 hari. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin menjelaskan bahawa mesej yang tular dari WhatsApp baru-baru ini mengenai seorang bekas pesakit kes positif COVID-19 menghadiri majlis rumah terbuka dan kemudiannya disahkan positif semula, dan seterusnya menyatakan seluruh ahli keluarga yang hadir pada majlis tersebut dipanggil untuk menjalankan ujian COVID-19 adalah tidak benar dan telah disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh yang demikian, orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak merasa cemas dengan mesej tular tersebut. Setakat ini, seperti mana yang dimaklumkan tadi, tidak ada kes jangkitan COVID-19 baru didapati di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan kepada orang ramai supaya tidak mudah terpedaya dan percaya akan maklumat-maklumat dan berita yang disebarkan melalui internet ataupun melalui media-media sosial tanpa memastikan kesahihannya. Seterusnya, orang ramai juga diperingatkan untuk lebih bertanggungjawab dan tidak turut menyebarluaskan sebarang perkara yang tidak disahkan oleh kementerian ini. Perbuatan menyebarkan maklumat tidak sahih, apatah lagi yang palsu dan direka oleh mereka yang semata-mata berniat untuk mengelirukan adalah menjadi kesalahan dan boleh dilaporkan di bawah Perundangan Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 Seksyen 34. Iaitu sesiapa yang sama ada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sebarang cara menyebarkan laporan yang salah atau membuat kenyataan yang salah yang menyebabkan ketenteraman awam terganggu boleh dipenjara 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000.
Beberapa pembaikan akan dibuat bagi melancarkan lagi proses kemasukan para jemaah menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Menteri Kesihatan menjelaskan demikian semasa sesi soal jawab dalam sidang media tersebut. Pada dasarnya ada beberapa pembaikan yang perlu dibuatlah, seperti pembukaannya lebih awal, semalam pukul 12 baru buka kan. So akan ditetapkan nanti jam berapa yang lebih awal daripada itu, dan mungkin banyak pintu masuk, terutama sekali untuk QR scanning itu akan dibuat, dan orang ramai juga mungkin diberikan lagi pasal QR code itu, sebab ada orangnya yang membook QR code men-scan di tengah masuk, besar kemungkinan dia menekan QR code atau arah lain kali. Ia mesti arah fardu Jumaat atau punya QR code. If you go to QR code macam your status, tu macam masuk ke kedai, atau kalau ke masjid dah diterima tu. Because this is different heading. So ia mesti men-scan arah QR code di mana ada bertulisan fardu Jumaat. So dan beberapa cadangan lain lagi lah. So insyaAllah minggu depan akan diterangkan lagi lebih lanjut. Dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini, pelbagai pihak tampil memberi sumbangan kepada Kementerian Kesihatan. Perincian mengenainya akan dapat diikuti selepas ini. Beberapa sumbangan dari pelbagai pihak diterima oleh Kementerian Kesihatan bagi menangani wabak COVID-19 di negara ini. Ia merupakan tanggungjawab sosial korporat dalam membantu pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak berkenaan. Persatuan Warga Negara Malaysia menyerahkan sumbangan berupa cek berjumlah RM10,000 kepada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Sumbangan disampaikan oleh James Lee yang di-Pertua Persatuan Warga Negara Malaysia. Sementara itu, Simpro Pharma sendirian berhad menyumbangkan 1,000 botol hand sanitizer melalui pengarah urusannya Edward Koh. Sumbangan diterima oleh Menteri Kesihatan. Juga membuat sumbangan China ASEAN Technology Transfer Center Nanning Guangxi, China yang menyerahkan 500 sungkup muka melalui Awang Haji Muhammad Hanafi bin Penerangkaya di Gadong Seri Diraja Datuk Lala Utama Haji Awang Abdul Rahman yang di-Pertua Dewan Perniagaan dan Industri Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Persediaan dan persiapan rapi dilaksanakan menjelang pembukaan sesi persekolahan penggal kedua yang bermula Selasa ini dengan keutamaan kepada aspek keselamatan, kebersihan dan pengawalan penularan jangkitan termasuk amalan penjarakan sosial. Bagaimanapun, hanya pelajar tahun 6, tahun 8, tahun 10 Ekspres, tahun 11 dan 12, tahun 13 dan pelajar darjah 6 sekolah agama yang akan menduduki peperiksaan awam terlibat dalam sesi persekolahan tersebut. Dalam tinjauan RTB pagi tadi, sekolah-sekolah rendah menengah pusat tingkatan 6, sekolah vokasional dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IPTE di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan sekolah di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama dan sekolah swasta mengambil langkah-langkah untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan komuniti sekolah terjamin. Antaranya menanda penjarakan sosial di tempat strategik, mengaktifkan kod QR bagi semua warga sekolah khususnya guru-guru dan kaki tangan sekolah. Pelajar-pelajar juga perlu melalui checkpoint yang ditetapkan untuk diambil temperature screening oleh guru-guru dan kaki tangan bantu mengikut SOP yang telah ditetapkan. Yang menggunakan bas akan diturunkan di tempat yang telah ditentukan. Special timetable akan digunakan
sesi pendaftaran akan bermula pada 7.30 sehingga 7.50 dan seterusnya sesi pembelajaran berakhir pada 12.30 tengah hari. Special timetable disusun mengikut dan untuk memastikan penjarakan sosial diikuti, bermakna waktu rehat dan waktu balik tidak serentak ikut jadual yang telah ditetapkan. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal-Ehwal Agama telah mengambil beberapa langkah pencegahan termasuk pemeriksaan suhu badan bagi sesiapa yang memasuki praimari sekolah, menghadkan seorang penjaga untuk menghantar pelajar ke sekolah dan pembekalan hand sanitizer di lokasi-lokasi strategik di kawasan sekolah. Pastinya keramaian guru yang akan hadir akan meningkat. Walaupun hanya untuk mengajar pelajar-pelajar tahun 8 dan tahun 11. Pihak sekolah telah pun mengaturkan dan mengenal pasti bilik-bilik yang boleh dijadikan temporary staff room for the teachers. Juga telah menyediakan dan mengenal pasti tempat penurunan dan pengambilan pelajar-pelajar di bahagian depan dan juga di bahagian belakang sekolah. Ini adalah untuk memastikan tiada overcrowding. Okey, pelajar-pelajar menyediakan QR code bagi setiap pelajar-pelajar di sekolah. Maksudnya apabila pelajar itu hadir ke sekolah, mereka akan mengimbas kod itu untuk menandakan kehadiran mereka in and out. Pelajar juga disediakan kod khas untuk apabila pelajar-pelajar hendak pergi ke kantin dan juga ke tandas sekolah. QR code ini memang pelajar tidak akan membawa telefon bimbit ke sekolah. Mereka akan disediakan QR code yang dicetak daripada pihak sekolah pada masa yang sama. Apabila balik, pelajar-pelajar dikehendaki untuk membuat catatan perjalanan balik pelajar dari sekolah ke rumah. Keutamaan penjarakan sosial juga dititik beratkan oleh sekolah-sekolah rendah. Menurut Kementerian Pendidikan, sekolah-sekolah ditekankan supaya ruang kelas yang kecil akan menggunakan ruang yang lebih besar, antaranya bilik persidangan dan ruang perpustakaan. Memberikan kepada semua guru-guru dan kaki tangan mengenai garis panduan dari Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan. Antaranya ialah membuat penjarakan sosial, menyediakan hand sanitizer, penutup muka dan garis panduan seperti menjaga kebersihan sekolah, kebersihan diri. Langkah-langkah yang lain memastikan semua pihak warga sekolah faham prosedur-prosedur yang akan dibuat di sekolah. Garis panduan pengurusan sekolah bagi sesi pembelajaran dan pengajaran penggal kedua juga telah dikeluarkan sebagai rujukan oleh pihak sekolah dan ibu bapa. Menurut Kementerian Pendidikan, semua aktiviti kurikulum dan co-kurikulum membabitkan perhimpunan ditiadakan. Persediaan di antaranya pihak sekolah telah membuat dry run iaitu model 0, model 2 dan model 4 di mana ini telah kami laksanakan pada awal Mei yang lalu. Pihak sekolah telah menyediakan tempat penurunan drop off zone sama tempat pengambilan pick up zone yang berada di hadapan sekolah. Pihak sekolah juga telah membuat penandaan bagi tempat-tempat yang dipikirkan untuk social distancing, sepertinya tempat pemeriksaan suhu badan, mengambil makanan di dapur sekolah bagi murid-murid pra hingga tahun 5 yang akan meneruskan mengikuti pembelajaran dari rumah yang menyediakan home based learning. Sekolah-sekolah agama juga mengambil langkah yang sama bagi memastikan kesejahteraan, tahap keselamatan dan kesihatan pelajar-pelajar serta warga sekolah sentiasa terjamin. Guru-guru sudah mengemas kini kelas-kelas dan tempat-tempat laluan murid supaya perjalanan murid-murid lebih teratur.
Perkara-perkara yang perlu diambil berat ataupun diambil perhatian oleh ibu bapa dan juga murid-murid yang pertama nanti akan masa murid-murid akan tiba di sekolah, mereka akan menjalani pemeriksaan suhu badan dan juga murid-murid disarankan untuk membawa tisu ataupun sapu tangan dan hand sanitizer persendirian. Diharap juga ibu bapa dapat membekalkanlah makanan minuman sendiri yang indah boleh dikongsi dengan rakan-rakan yang lain. Juga insya-Allah sentiasa mengamalkan penjarakan social distancing dan tidak bolehlah diadakan perkumpulan semasa di dalam kelas nanti. InsyaAllah akan dipantau oleh guru-guru jualah. Bagi memastikan kesejahteraan dan keselamatan warga sekolah terjamin, kerjasama dari semua pihak yang terlibat penting selain langkah-langkah keselamatan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Walaupun beberapa amalan Hari Raya Aidilfitri tahun ini berbeza dari sebelumnya seperti bersalam-salaman dan berkunjung-kunjungan, namun sambutannya tetap meriah. Bagi menggantikan amalan tersebut, perhubungan melalui dalam talian diguna pakai bagi mengeratkan silaturahim. Garis panduan Hari Raya Aidilfitri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan juga disambut baik oleh masyarakat di negara ini. Para penggiat seni tempatan berkongsi pandangan mengenai Aidilfitri yang disambut dengan norma baharu. Tahun ini seperti yang tadi ketahui memang berbeza sedikit daripada raya-raya yang sebelumnya lah, tapi kita ni cuba meriahkan dengan seadanya dan di samping itu juga tani menjaga keselamatan tani sendiri supaya pandemik ini akan berakhir secepat mungkin lah. Of course tahun ini raya tani dah sama macam yang lalu, dan apapun ikutlah arahan daripada MOH. And stay safe everyone, supaya COVID-19 ini berakhir dengan cepat dan kita ni boleh membuat aktiviti seperti biasa. Memang different this raya this year. Maybe of course we are trying to social distancing and everything. I think to me I think save budget lah juga. We don't spend a lot and the membazir. And I think the raya is still there because you have your families and friends. Still, we can still interact maybe from social media and from video calls and everything. I think that's not much different lah. Agaknya it's just you don't want to go overboard kalau akan beraya ke sana kemari. Because safety is first for everyone. Kita ni patutnya mengikutlah segala saranan MOH, kuatkan social distancing. And then jangan lupa sanitize tangan whenever jalan-jalan di mana-mana. Kalau boleh dalam macam berkunjung tu boleh, tapi jangan ramai-ramai lah dalam rumah tu. Sambut seadanya lah saja. MOH sendiri sudah memberitahu ke tani supaya jaga jarak di antara satu sama lain. So please dengarkan nasihat diorang. And kalau mau Brunei ni berkurang dan luan-luan habis lah, tidak lagi ada penyakit ni. So dengarlah saranan MOH saja. Walaupun raya itu berbeza daripada sebelumnya, tapi dengan apa yang kita ni ada, dengan apa peluang yang tadi ada, we can still make it very fun dengan our keluarga. And kita ni janganlah tani bersedih, sebab kalau tani sedih pun nak bawa ke mana. So kita ni syukuri nikmat ni, tani anggaplah suatu yang terjadi pada masa ni mungkin ada hikmah yang akan datang. Beberapa kesalahan direkodkan semasa operasi sepadu oleh agensi penguatkuasa undang-undang yang tertumpu di kawasan Lebuh Raya Hassanal Bolkiah semalam. Operasi yang bermula sekitar pukul 8 malam itu melibatkan Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas JSKLL, Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK, Jabatan Kastam dan Ekses Diraja JKED, Biro Kawalan Narkotik BKN serta Jabatan Pengangkutan Darat JPD. Semasa operasi, 56 kes kompaun dan 1 doket direkodkan oleh JSKLL, 1 kes oleh JIPK, JKED merekodkan 8 kes, BKN 1 kes dan JPD 20 kes.
Berikutan operasi yang dijalankan itu, pasukan polis Diraja Brunei menasihatkan para pengguna jalan raya untuk mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya ketika memandu atau semasa berada di atas jalan raya. Apabila memandu, hendaklah sentiasa berwaspada, bertolak ansur dan bertimbang rasa sesama pengguna. Jangan memandu atau menunggang kenderaan dalam keadaan dipengaruhi dengan bahan ubat-ubatan atau pengaruh alkohol atau sebagainya kerana boleh mendatangkan mengantuk dan kelalaian yang boleh mengakibatkan kemalangan berlaku. Jangan sekali-kali menggunakan telefon bimbit semasa memandu kerana ia boleh menjejaskan fokus dan konsentrasi pemanduan dengan sekelip mata sahaja. Pemandu dan penumpang hendaklah sentiasa memakai tali pinggang keledar semasa di mana ini boleh menyelamatkan nyawa dan mengelakkan risiko kecederaan. Jangan memandu melebihi had laju kerana dengan panduan deras boleh mengakibatkan kemalangan yang teruk. Pasukan Polis Diraja Brunei meminta kerjasama orang ramai untuk mengesan seorang pekerja warga negara Indonesia yang dilaporkan lari dari majikan. Supenti binti Supanda Qasim berumur 44 tahun merupakan pemegang pasport berdaftar C1506309. Orang ramai yang mengetahui keberadaannya hubungi Balai Polis Berakas atau Balai Polis Berdekatan atau talian kecemasan 993. Bekalan air ke beberapa buah kawasan di daerah Tutong dan daerah Brunei dan Muara akan terjejas hari ini bermula pukul 9 hingga 12.30 malam. Kawasan yang terjejas adalah sepanjang Jalan Rambai, Kampung Layong, Kampung Penapar, Kampung Birau, Kampung Maraburong, Kampung Kupang, Kampung Ketimahar dan kawasan-kawasan sekitarnya. Gangguan adalah disebabkan oleh kerja-kerja kecemasan untuk membaiki kebocoran pada paip pam utama Sungai Burong di Loji Rawatan Air Layong. Untuk perkhidmatan bekalan air tangki, hubungi hotline talian Darussalam 123.